Okey, jadi kita akan mulakan dengan bab 1, subjek sains. Dalam proses belajar ini, cikgu lebih menekankan kemahiran untuk belajar. Maksudnya peranan cikgu bersama anda adalah untuk membantu anda memiliki kemahiran untuk belajar. Okay? Bukannya mengajar dan kamu buka mulut cikgu suapkan semua benar tu. Cikgu nak kamu miliki kemahiran untuk belajar. Okay, so kemahiran untuk belajar ni melitupi, dia merangkumi. Yang pertama, apabila kita baca sebuah buku tu, macam mana kita memproses maklumat dia. Okay, lepas tu macam mana kita nak ingat dia pula. Okay, so dari aspek itu cikgu akan memberi bimbingan tentang cara ataupun kemahiran belajar. Okay, kamu perlu memiliki kemahiran ini, baru kamu dapat explore banyak-banyak pengetahuan. Okay, tak kisahlah dalam sains ke ataupun dalam subjek lain. Okay, so lepas ada kemahiran itu, baru kita cerita pasal explore pengetahuan, explore ilmu. Okay, kalau ada kemahiran itu, baru kita enjoy, untuk belajar. So kemahiran itu melitupi cara belajar, cara untuk handle handphone kamu, untuk menghantar tugasan dengan lebih sistematik, so cara untuk upload gambar dan sebagainya. So mungkin ada di kalangan kamu yang memang sudah pandai benda ni, tapi cikgu percaya majoriti belum lagi ada kemahiran itu. Jadi dalam setiap kelas cikgu akan selipkan sikit-sikit dari aspek kemahiran untuk menguruskan pembelajaran dengan lebih sistematik. Jadi kita masuk ke bab 1. Dalam bab 1 kita akan belajar tentang penyiasatan saintifik. Apa cara seorang saintis menjalankan kajian. Dalam bab 1 kita tekankan kemahiran mengendalikan radas, alat pengukuran contohnya pembaris, dan ada lagi alat pengukuran lain contohnya jam randek dan sebagainya di dalam magma. So kita perlu belajar kaedah menggunakan alat dengan betul. Okey, jadi sebelum itu sebagai pengenalan hari ini kita masuk ke subtopik 1.1. Dalam subtopik ini apa yang kita perlu kuasai. Right. Kita cuba lihat dalam bab 1 ini apakah yang kita perlu kuasai. So ini adalah kriteria. So ini adalah kriteria kejayaan kita. Kalau kita dapat membuat 4 perkara ini, maksudnya kita sudah berjaya dalam kelas hari ini. Yang pertama, kita perlu tahu apakah maksud sains. Yang kedua, kita perlu tahu apakah kepentingan sains kepada kita. Dan yang ketiga, kita perlu dapat nyatakan bidang di dalam sains. Dan yang keempat, apakah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sains. Okay, jadi 4 aspek yang kita akan bincang hari ini. So mari tengok yang pertama. Jadi apakah itu sains? Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen terhadap fenomena alam. Maksudnya sains ini ialah sejenis ilmu pengetahuan. Bagaimana kita nak dapat ilmu pengetahuan ini? Kita boleh mendapat ilmu ini dengan memerhatikan alam sekitar kita, banyak-banyak telitikan alam sekitar kita. Dan yang kedua, banyak-banyak menjalankan eksperimen untuk membuktikan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi sains adalah sejenis ilmu pengetahuan yang memerlukan pemerhatian yang teliti, yang memerlukan eksperimen yang terancang untuk membuktikan sesuatu yang berlaku di alam sekitar. Jadi apakah itu fenomena alam? Fenomena alam adalah kejadian yang berlaku semula jadi. Maksudnya bukan buatan manusia. So dari gambar ni kita nampak, ini adalah pembentukan kilat di langit. Pembentukan kilat ini dia berlaku semula jadi, bukan manusia yang buatkan.
Contoh kedua fenomena alam ialah pembentukan pelangi. Pelangi ini terbentuk semula jadi, bukan buatan manusia. Ketiga, pembentukan embun pada awal pagi. Itu pun secara semula jadi. Dan yang contoh yang terakhir adalah matahari terbenam pada waktu senja. Yang ini pun dia berlaku semula jadi. Jadi semua ini adalah contoh fenomena alam. Sekarang kita masuk ke aspek yang kedua. Kenapa sains penting kepada kita? Kenapa kita perlu belajar sains? Jadi dalam buku ada tekan ke 4 kepentingan. Yang pertama, dia katakan sains ini buatkan kita menjadi orang yang canggih. Kalau tak ada sains, kita akan kekal mundur dan tinggal di dalam gua. Tapi kerana sains, kita ada rumah yang besar pada zaman sekarang. Kita ada kereta, jadi kita jadi semakin canggih. Kita ada handphone, so kita boleh berhubung walaupun tak berjumpa. So itu canggih lah. Dan yang kedua, membolehkan komunikasi yang efektif. Ini sekali lagi berkaitan dengan handphone, ataupun TV. Penyebaran maklumat boleh begitu cepat. Setiap hari kita boleh dapat update berapakah kes COVID kan. So itu kita boleh nampak betapa canggihnya teknologi zaman sekarang. Dan yang ketiga, sains membantu kita, membantu petani moden untuk menghasilkan tanaman secara besar-besaran. Dia bukannya slow-slow tunggu pokok itu tumbuh. Dia boleh dilakukan dengan cepat dalam kuantiti yang besar untuk memenuhi pasaran, untuk memenuhi keperluan manusia lah, memenuhi keperluan makanan kita. Dan yang terakhir, sains pun membolehkan penghasilan ubat-ubatan dan vaksin yang digunakan untuk merawat penyakit ataupun mencegah penyakit daripada berlaku. Jadi syukur ada sains, kita ada banyak jenis ubat yang boleh mengubati penyakit, baru jangka hayat manusia menjadi lebih panjang. Sekarang kita tengok aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga ni, kita akan tengok apakah bidang yang ada dalam sains. Sains ini sangat meluas, jadi dia dibagi kepada banyak bidang. Dalam setiap bidang itu, benda yang dikaji adalah berbeza. So, dari buku teks kamu akan nampak maklumat ini. So, antara bidang sains yang paling popular ialah fizik, biologi, kimia. Tiga ini kamu akan belajar di tingkatan 4. Pelajar aliran sains akan mempelajari fizik, biologi, kimia. Tambahan pula kita pun ada geologi, astronomi dan meteorologi. So di sini adalah huraiannya. Fizik adalah kajian tentang zirin. Biologi pula adalah kajian tentang benda hidup, manusia, haiwan. Kimia pula adalah kajian tentang tindak balas, letupan gunung berapi. Itu adalah kimia. Geologi, geo dari perkataan geografi. Geo ini tentang bumi. Kajian tentang bahan tanah di bumi kita panggil geologi. Astronomi, kajian tentang planet, bintang, apa-apa di luar angkasa. Meteorologi adalah kajian tentang cuaca. Itu ialah meteorologi. So, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan fizik. Di sini ada contoh jurutera. Untuk yang bidang yang berkaitan dengan biologi, kita boleh menceburi bidang zoologi. Zoo, maksudnya dalam zoo tu kita nampak banyak haiwan kan. So zoologi, zoo ialah haiwan. Microbiology, micro maksudnya sangat kecil. Mikroorganisma, mikro tu maksudnya kecil. So microbiology ni mengkaji mikroorganisma yang kecil lah. So ada lagi bidang lain, fisiologi itu tentang badan manusia. Botani tentang tumbuhan. Jadi banyak kosakata kan, ada yang tak pernah nampak. Jangan risau. Untuk perkataan yang tak pernah nampak tu kita boleh cari dekat online. So nanti cikgu akan tunjuk cara macam mana nak cari. Last, kita nak tengok apa contoh kerja yang kita boleh ceburi kalau kita berminat dengan sains. Kalau kita berminat dalam sains, kita boleh ceburi pekerjaan dalam pelbagai bidang.
Kalau anda minat dengan fizik, anda boleh ceburi bidang astronomi, oceanografi. Guru pun boleh mengajar subjek fizik, menjadi ahli meteorologi, lepas tu menjadi jurutera ataupun ahli fizik. So ada banyak contoh. Begitu juga untuk orang yang minat dengan benda hidup, biologi, dia boleh menceburi bidang-bidang ini, termasuklah guru. Cikgu adalah seorang cikgu biologi. So kimia pula pun ada pilihan dia. So cikgu tak nak cerita satu persatu sini. Kalau terang satu persatu kamu jadi boring kan? So nanti cikgu akan bagi satu tugasan kecil untuk kamu selesaikan. Sambil itu kamu boleh explore pekerjaan di sini. So ini tugasan untuk hari ini. Pelajar dikehendaki menjawab 4 soalan ini, 1, 2, 3, 4 di dalam buku latihan panjang yang cikgu minta kamu sediakan. Lepas siap, pelajar sila ambil gambar dan send personal kepada cikgu. Jangan send dalam grup ya. Kalau send dalam grup, nanti grup itu jadi banyak gambar, akan membawa kesulitan kepada ibu bapa yang mempunyai banyak anak menumpang pada handphone dia. So kita menjaga kebajikan orang, keselesaan orang. Sila send terus kepada cikgu. Soalan 1, 2, 3 rasanya tak ada masalah. Pelajar boleh rujuk buku teks semasa membuat. Di awal video tadi cikgu ada tunjukkan muka surat apa dalam buku teks pelajar boleh rujuk. So boleh cari balik di awal video tadi ya. Untuk perkara keempat ini, terdapat banyak contoh kerjaya bidang sains yang boleh kamu jumpai di muka surat 7 dalam buku teks. Sebenarnya gambar adalah gambar ini muka surat 7. Yang ini. Ini. Jadi, dalam banyak-banyak bidang pekerjaan itu, cikgu nak kamu pilih 2 kerjaya yang anda masih belum kenali. Contohnya oceanografi. Apa benda tu? Kalau tidak tahu, anda boleh pilih oceanografi. Dan contoh yang lainnya pilih 2 sahaja. Lepas tu cari maklumat tentang bidang kerja. Apakah pekerjaan itu sebenarnya? Oceanografi ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan angkasa ke? Ataupun berkaitan dengan mesin ke? Ataupun apa benda? So cuba cari maklumat.